bagaimanakah modus operandi penipuan pelaburan yang wujud di negara kita. Saya faham, semua orang nak ubah hidup. Bila polis nak buat tangkapan komersial, bahagian komersial pun susah. Nak pergi kepada jenayah penipuan pun susah. Kerana apa? Kadang-kadang ada kontrak yang dibuat oleh lawyer sebahagian kecil ini adalah menyembelahi kepada penipu-penipu ini yang bijak untuk buat keputusan. Tapi kalau kita dengan semudah itu sign, oh ada kontrak, mesti betul. Baca kontrak tersebut, tengok kontrak tersebut. Saya nampak ini perlu diambil perhatian kepada semua yang suka melabur, yang tak serik-serik kena tipu, yang hari-hari kena tipu dengan penyamun-penyamun ni. Bukan mudah nak cari duit, tak ada semudah itu. Nak kena kerja. Orang yang betul-betul nak meniaga lembu, kambing, yang betul-betul nak buka ladang, tak dapat pelaburan. Kerana apa? Kerana skamer-skamer yang menjanjikan untung bulan dan bintang ni lah. Fikir pakai otak bila kau nak menipu orang. Kadang-kadang makcik-pakcik ni bayar mak kau, bayar ayah kau. Ramai orang sedang menderita. Tolong jangan lagi duk nak buat benda-benda bodoh macam ni, nak menghancurkan hidup masyarakat. Kita di Persatuan hari ini terlalu banyak mendapat aduan berkenaan dengan tawaran pelaburan yang tidak wujud, yang di mana terlalu ramai masyarakat yang telah tertipu, yang masih terus ditipu oleh penipuan pelaburan yang tak wujud ni. Saya jadi punah ranah sebenarnya memikirkan masyarakat terus ditipu dan ditindas. Jadi sebab itu saya buat kenyataan video ini. Tujuannya untuk apa? Untuk menyelamatkan sebahagian masyarakat besar negara kita yang terus ditipu. Saya tahu masyarakat di luar sana ingin mencipta ataupun mencari peluang demi kelangsungan hidup. Kita faham, kita pun begitu. Kita di Persatuan pun nak kena cari peluang, nak kena cari income, nak kena cari perniagaan untuk menampung hidup. Menampung persatuan, menampung pergerakan kita, perjuangan kita. Tetapi dia, bila kita sebut soal mendapat satu-satu keuntungan, dia mesti ada urusan perniagaan, urusan transaksi perniagaan, adanya material, adanya barang untuk didagang, dijual beli, sama ada servis perkhidmatan ke, servis perniagaan ke. Dia mesti ada benda yang melibatkan jual beli, maksudnya ada akad. Jadi saya lihat hari ini terlalu ramai masyarakat terus ditipu dan datang buat aduan kepada kita, dan sebahagiannya kita tidak dapat membantu. Walaupun kita telah menggunakan pelbagai kaedah dari sudut perundangan, kita buat laporan polis, kita pergi uruskan rundingan dan sebagainya, dan bukan begitu mudah. Kadang-kadang sekumpulan itu sampai hampir 30 juta ditipu. Ada sekumpulan ditipu hampir 30 juta. Pelaburan ini ditipu 25 juta. Jadi sebab itu saya nampak hari ini bagaimana untuk kita nak prevention, kita nak mencegah kepada masyarakat ataupun nak beri awareness kepada masyarakat bahawa ingin mengetahui bagaimanakah modus operandi penipuan pelaburan yang wujud di negara kita. Saya nak beritahu mana-mana syarikat yang menawarkan, walaupun dia daripada golongan profesional ke, nampak dengan pejabat yang hebat ke, pakai kereta besar ke, nampak ada kejayaan berlaku dalam syarikat tu ke, ada individu testimoni yang ada kejayaan dalam syarikat itu pun, perlu anda buat kajian. Sebab apa? Tidak mungkin kita boleh mendapat keuntungan dengan kita melabur contoh 100,000, sebulan kita boleh dapat keuntungan 40%, 30%, 50% dengan begitu mudah, dan modal perjanjiannya dibayar balik. Contohnya invest 100,000, dalam masa sebulan awak akan dapat balik 100,000 prinsipal awak dan 40,000 keuntungan. Tak ada perniagaan yang begitu. Kalau ada sekalipun perniagaan begitu adalah, saya rasa mungkin jual dadah, jual rokok kot. Tapi kalau perniagaan yang melibatkan peruncitan ataupun perniagaan yang melibatkan hotel yang ditawarkan gold, emas, ni semua adalah tidak mungkin mencapai 40% punya keuntungan sebulan dan setahun 480%. Tak ada perniagaan begitu, kerana dengan cost of living, dengan cost of overhead sekarang ni, tak mungkin boleh untung sampai 40%. Kalau kita tanya kedai-kedai makan pun, dia boleh untung 25% saja. Itu kena bangun kerja, bangun pukul 4 pagi, pergi pasar borong, pergi coket, pergi selayang, pergi berniaga, pergi uruskan dulu, nak proses untuk berniaga pada pagi tu, nak buat persiapan, dan tidur pun kadang-kadang tengah malam, pukul 11 malam, pukul 12 tengah malam. Kadang-kadang hidupnya kerja hampir 16 jam baru dapat keuntungan 25%. Kalau berniaganya RM2,000, barulah dia boleh untung RM500. Itu setelah tolak gaji pekerja semua, dapat untung RM500. Dan kadang-kadang dalam RM500 tu ada tambahan modal tertentu. Jadi saya tak faham kenapa terlalu ramai masyarakat begitu mudah. Jadi sebab tu saya nak jelaskan dekat sini. Kalau anda melihat keindahan pun dalam satu-satu syarikat, saya nak beritahu mudah je. Modus operandi sekarang ni adalah skamer kat luar sana. Dia akan invest.
Dia akan invest. Dia pinjam duit 2 juta ke, ataupun dia ada projek-projek yang sebelum ni dia tipu orang. Katalah dia nak buat satu projek, dia nak collect income 100 juta. Contoh saya bagi. Dan ini bukan main-main. Yang ada setengah bilion pun kena tipu dalam kumpulan satu negeri tu, ditipu hampir setengah bilion. Saya nak bagi tahu rakyat Malaysia ni banyak duit. Banyak duit dan mereka suka invest kepada tempat yang tak ada perniagaan. Dan bila ditipu, datang kepada kita, kita menawarkan perkhidmatan, servis, dan kita ada kos-kos yang tertentu. Tapi kadang-kadang saya rasa kesian. Sebab apa? Kadang-kadang duit pun tak dapat balik. Kadang-kadang dapat baru 20% daripada duit yang ditipu. Jadi ni benda-benda yang saya kalau boleh nak cegah lah, supaya kalau boleh jangan sampai ditipu puluh juta, ratus juta dalam kumpulan-kumpulan tertentu. Sebab itu saya nampak yang buat scam ni pun macam tak ada otak. Macam tak ada otak, tak malu tipu orang tua, tipu orang dah pencen, makcik-makcik, pakcik-pakcik, orang jual tanah, orang bergadai tanah, orang jual rumah untuk masuk pelaburan-pelaburan ni. Walaupun sebahagian saya boleh menyatakan adalah kerana sifat tamak ni wujud. Saya beritahu tak ada benda yang mudah dan tak mustahil kita boleh dapat benda yang begitu mudah. Tak ada. Semua kena kerja. Kita di persatuan pun tak ada duit pun, pinjam duit untuk jalankan overhead. Tak mungkin kita nak begitu mudah masuk investment ni boleh dapat untung. Tak ada. Ini semua penipuan. Inilah adalah sistem rolling money. Gunakan duit orang untuk menipu. Ambil duit orang dan dia rolling. Ada new punya customer, dia akan bayar yang lama. Okey, dia ambil, dia akan rolling macam tu. Kalau dia dapat collect 100 juta, mungkin orang yang awal tu je 10 juta, 20 juta yang awal saja dapat income. Sebab dia nak convince supaya mereka ini akan tarik lebih ramai orang yang di luar sana supaya masuk pelaburan ni. Ini cara modus operandi dia. Bagaimana taktik dia? Yang pertama, dia akan tunjukkan kemewahan. Dia akan tunjukkan pejabat yang hebat, yang cantik. Building tu dia beli, building tu sampai 3 juta dia sanggup beli. Sebab apa? Kerana dia tahu dia boleh collect 100 juta. Jadi dia akan invest dulu kat situ. Dia akan beli building 1 juta, 2 juta, 3 juta punya building dia beli. Lepas tu dia akan beli kereta dengan tunai, nombor plate dia beli dengan tunai. Dan dia akan cari leader-leader ni. Saya nak bagi tahu dengan tuan-tuan, leader-leader ni lah yang buat income untuk mereka ni. Leader-leader ni dia akan bagi allowance, dia bagi gaji 10,000 seorang. Dia bagi gaji 10,000, dia bagi kereta mewah. Dan leader-leader ini akan pergi buat promotion dengan pakai kereta-kereta mewah ini. Dengan collection tu dia akan bagi kepada mastermind ini mungkin 30%, 40%. 60% akan disomlap oleh leader. Dan kemungkinan dia ambil 80%, 20% saja dia bagi kepada mastermind. Kenapa? Kerana inilah cara modus operandi mereka. Bila sampai di penghujung, mereka semua ini akan menyalahkan mastermind. Dia kata mastermind yang bawa lari duit, sedangkan mereka ini ada portion commission yang tinggi. Sebab itu saya nampak ini perlu dihentikan. Dan kerana perlu kerjasama masyarakat untuk sama-sama, jangan dapat tawaran pergi invite family, pergi invite kakak, abang ipar, adik ipar, kakak ipar, semua terlibat. Hancur kehidupan keluarga. Sebab tu saya nampak, nak dengar saya kata, dia akan invest untuk buat building, beli building. Pejabat perabot yang mahal-mahal dia akan tunjuk. Jadi orang-orang kampung ni yang ada aset tanah ni, yang ada duit simpanan dekat ASB, yang ada simpanan dekat bank ni, dekat trust dan sebagainya, dia keluar habis ni simpanan, tabung haji semua dia keluar. Sebab apa? Dia tahu aku invest 100,000, aku akan dapat pulangan setiap bulan 40,000, tak payah pergi bekerja. Setahun aku akan dapat 480,000 dengan modal 100,000. Dan inilah cara dia. Bagaimana dia akan convince. Bila orang dah nampak, oh betul lah ada testimoni berjaya. Jadi bila dia akan rugi pada peringkat awal tu mungkin 5 juta, 6 juta, dia rugi awal. Tak apa, dia kata aku rugi. Tapi 1,000 orang yang pertama semua dah percaya, dapat income, dah dapat pakai kereta mewah, berjaya. Now untuk masa dia collect 10 juta yang pertama, dia lost, tapi dia dapat lagi 90 juta. Bila 10 juta yang awal, panggil semua orang untuk invest. Inilah cara modus operandi mereka. Sebab itu saya nampak perlu dihentikan dengan segera. Dan sebab itu saya sangat bersetuju dengan yang berbahagia kita punya Tan Sri, IGP kita, Tan Sri Akrisani, bersama dengan rakan-rakan influencer telah membuat satu hebahan tentang perangi scammer. Memang betul. Ini satu benda yang sangat wajar. Dan sebenarnya perlu diambil tindakan yang sangat keras kepada penipu-penipu ni. Sebenarnya tak boleh sekadar compound, kena dipenjarakan. Mereka ni pandai modus operandi mereka akan tetapkan leader-leader akan bergerak. Dan sistem bayaran semua secara tunai dan ataupun bayar kepada syarikat-syarikat yang mereka sewakan, yang mereka gunakan proxy dalam syarikat itu adalah orang yang
kedai account, faham tak? Dia sewa orang ni untuk jadi director, buka account, checker maker semua pakai nama kedai account ni. Orang-orang kedai account ni dapat gaji sebulan 1,000, 2,000 je dia bagi. Jadi ini cara mereka. Jadi bila nak pergi kepada proses perundangan, susah nak dapat duit balik. Kerana apa? Kerana scammer itu duitnya tidak dimasuk ke dalam account dia. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak langsung ada transaksi duit masuk ke dalam syarikat yang di mana dimiliki oleh dia. Tak ada. Itu sebab bukan pemilik dia scammer tu. Yang ketiga, yang kena tangkap adalah siapa? Kedai account. Kedai account tu yang sewa-sewa kat bank RM1,000 tu, yang macam kita tengok alung-alung sewa tu, macam tu lah. Jadi sebab tu saya nampak nak dapat duit balik chances adalah sangat tipis. Boleh dikatakan 70-30. Maksudnya 70 tak dapat, 30 dapat. Saya faham semua orang nak ubah hidup. Katakanlah sebelum ni income RM4,000 sebulan. Tapi disebabkan anak sekarang ni dah membesar, sekolah agama, susu banyak pakai, keperluan dalam rumah banyak pakai, aku perlu RM7,000. Jadi aku perlu cari RM3,000. Kebanyakan kaki tangan kerajaan yang pun ditipu. Kerana mereka tak boleh ada side income. Side income diorang tak boleh. Diorang kerja kerajaan. Jadi diorang nak kena ada side income sebab nak tambah pendapatan untuk cost of living sekarang ni. Jadi macam mana? Dia masuk pelaburan. Habis kata-kata penyewa awam buat loan pinjam untuk masuk pelaburan. Habis kata-kata kena tipu. Ni saya nak bagi tahu, yang kena tipu ni bukan orang biasa, golongan profesional kena. Orang yang jalankan bisnes besar pun kena. Orang bijak pandai pun kena. Doktor pun kena, profesor pun kena. Termasuk ada juga peguam-peguam juga kena. Sebab tu saya bagi tahu, jangan terpedaya dengan mereka-mereka ini, kerana mereka memang menawarkan ada tawaran pelaburan perniagaan yang tidak wujud. Tak ada. Saya tak tahu, saya berniaga ikan sayur. Saya tahu untung ikan sayur ni berapa. Sebagai peruncit, saya tahu berapa yang boleh saya pakai. Kadang-kadang rugi lagi kalau barang rosak. Macam mana hari ni orang boleh tawarkan RM100,000 dapat RM40,000, dapat RM30,000, dapat ada yang 50%, RM50,000. Saya tak tahu perniagaan apa. Sebab itu saya dah jelaskan kepada masyarakat bahawa untuk dalam proses untuk dikenakan tindakan mahkamah undang-undang sangat tipis. Kerana apa? Akaun bukan milik dia. Akaun bukan pernama dia. Sebab itu bila polis nak buat tangkapan komersial, bahagian komersial pun susah. Nak pergi kepada jenayah penipuan pun susah. Kerana apa? Kadang-kadang ada kontrak yang dibuat oleh lawyer sebahagian kecil ini adalah menyebelahi kepada penipu-penipu ini. Sebab itu ini semua kena tengok, kena kaji. Jangan pandang agreement tu ada nilai. Nilai tu ada pada diri awak, pada kita yang bijak membuat pilihan, yang bijak untuk buat keputusan. Tapi kalau kita dengan semudah itu sign, ada kontrak, mesti betul. Baca kontrak tersebut, tengok kontrak tersebut. Apakah yang clause-clause yang tertentu yang kita kena tengok, di mana kelemahan-kelemahan agreement tu. Sebab kita kena faham, bila pergi pada agreement, dia pergi pada apa? Jenayah komersial, civil. Jadi civil ni kadang-kadang susah nak ambil tindakan. Civil case dengan jenayah komersial, nak kena tengok jenayah penipuan, nak kena tengok ni banyak benda, banyak sudut yang dia boleh lari. Sebab itu saya nampak ini perlu diambil perhatian kepada semua yang suka melabur, yang tak serik-serik kena tipu, yang hari-hari kena tipu dengan penyamun-penyamun ni. Sebab itu saya nampak ini perlu dihentikan dengan segera. Bukan mudah nak cari duit, tak ada semudah itu. Nak kena kerja, nak kena usaha, nak kena ikhtiar, nak kena doa, nak kena niat yang betul, baru kita boleh dapat. Walaupun awak nak ubah keluarga, nampak bayangkan dengan RM4,000 tadi, tak awak nak tambah RM3,000. Sekali awak telah berhutang dengan bank. Itu yang pertama. Kedua, tak mampu lagi, pinjam alung. Alung pula terlibat dengan alung. Pinjam saudara mara, bergaduh saudara mara. Ini semua berlaku perpecahan dalam keluarga, dalam adik-beradik, semua ada. Sebab itu, sebab utama saya buat video ini adalah untuk, kalau boleh yang datang ke persatuan ni, janganlah datang dah sampai 10 juta, 20 juta, 30 juta. Awal-awal, dah tahu kita nak aduan ni, cepat kita bentras. Sebab itu kita nak sangat semua kerjasama. Jom kita basmi, kita bantras pelaburan-pelaburan yang menipu selama ini, yang disebabkan ada orang berniaga yang elok-elok tak dapat dilabur. Orang yang betul-betul nak berniaga lembu, kambing, yang betul-betul nak buka ladang, tak dapat pelaburan. Kerana apa? Kerana skamer-skamer yang menjanjikan untung bulan dan bintang ni lah. Memang korang hajar. Sebab itu saya nampak ini perlu dihentikan. Jangan percaya dengan apa yang you nampak. Kereta dia, rumah dia, bangunan dia. Ni semua saya nak bagi tahu. Saya nak bagi tahu dengan awak, walaupun awak kata, dia tak mungkin nak lagi, rumah dia kita tahu, kereta dia kita tahu. Apa? Awak jangan fikir. Sebab dia tahu dia boleh lari daripada undang-undang. Apa yang you all boleh buat? You nak pukul dia, pukul, pergi pada jenayah, pergi kepada 323, 324, 326 kalau bawa kayu ke apa.
Apa yang you boleh buat? Dia tak risau. Sebab apa? Dia kebal dengan undang-undang. Kenapa? Dia ada peguam. Yang kedua pula, undang-undang tak boleh mensabitkan dia. Kerana dari segi kontrak, dari segi jenayah penipuannya cukup terancang. Bukan bayar kepada dia, bayar secara tunai, tidak mempunyai resit. Kalau bayar pun mempunyai resit, dia beritahu dia dah bagi barang. Barang pun barang bukan penilaian yang sama. Sebab ini benda-benda yang kita kena tengok. Sebab itu saya ambil keputusan untuk kita sama-sama cari kaedah untuk benteras pelaburan yang tidak wujud. Dan kedua, aware. Masyarakat tolong aware. Aware, jangan masuk pelaburan yang menjanjikan untung bulan dan bintang. Walaupun kadang-kadang ada barang. Ada barang pun kena tengok. Betul ke ini harga memang, nilai dia memang sesuai ke? Nak jual dengan harga RM5 contohnya, kalau dia kata ni barang ni RM5. Betul, sesuai ke? Jadi kena buat penilaian. Jangan begitu mudah. Dan banyak yang kena tipu semua yang pencen-pencen. Baru dapat duit EPF, habis hancur pergi dekat pelaburan yang tak wujud ni. Dan saya nak bagi tahu juga warning kepada scammer di luar sana, fikir pakai otak bila kau nak menipu orang. Kadang-kadang makcik-pakcik ni bayar mak kau, bayar ayah kau. Kau tak fikir pakai otak ke bila kau nak tipu orang? Kau tak fikir kalau keluarga kau kena tipu, adik-beradik kau kena tipu, anak beranak kau kena tipu, apa perasaan kau? Fikirlah sikit. Saya nak bagi tahu, dan bagi mereka yang melindungi scammer-scammer kat Malaysia ni, tolonglah sedar. Kerana perbuatan anda ni mungkin kat dunia tak ada dapat apa-apa, tapi kat masyarakat, bayangkan apa yang kita nak jawab. Saya nak bagi tahu, ramai sangat orang sedang menderita dengan konflik kejatuhan ekonomi sekarang ini. Ramai orang sedang menderita. Tolong jangan lagi duk nak buat benda-benda bodoh macam ni, nak menghancurkan hidup masyarakat. Sebab itu saya nampak hari ini kepada semua masyarakat Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban, semua yang terlibat, tolong berhati-hati dengan mana-mana yang menawarkan pelaburan yang tidak ada, menjanjikan keuntungan yang melampaui batas ini semua adalah tak masuk akal. Jadi saya harap jom kita sama-sama hentikan untuk buat pelaburan di mana-mana tawaran yang tidak wujud, yang tidak sahih ini. Assalamualaikum.